Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan yang bukan beragama Islam. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Saya Yahya bin Kiprawi, berasal daripada kampung Kabung dalam daerah Seratok, Sarawak. Okey, hari ini sebenarnya saya nak bercerita berkenaan dengan anxiety disorder ni. Sebelum tu saya nak minta maaf sekiranya terdapat perbezaan pendapat di kalangan kita ni. Sebab itulah kan admin grup ni buat grup ni supaya kita berkongsi masalah, berkongsi pengalaman berkenaan dengan anxiety ni sebenarnya. Okey, nama saya Yahya. Saya berumur 43 tahun. Saya telah bukan mengidap AD ni bersama saya sejak saya daripada kecil lagi. Ketika tu memang daripada kecil lah. Cuma bezanya masa tu kita tak boleh detect sama ada ini satu penyakit ataupun sebagainya. Jadi sebelum tu saya nak bercerita sikit mengenai keturunan. Anxiety disorder ni, pertama sekali nenek saya memang dah ada anxiety disorder. Yang keduanya adik-beradik ibu saya, belah ayah tak ada, cuma belah ibu je. Dan ibu saya sendiri pun memang ada anxiety disorder ni. Lepas tu termasuklah diri saya. Abang saya pun kena. Cuma sehari ni saya nak berkongsi, di video kali ni saya ingin berkongsi berkenaan dengan anxiety disorder ni. Kebanyakan orang selalu bercerita berkenaan dengan anxiety disorder, gangguan keresahan. Sebenarnya apa yang saya nak ceritakan di sini adalah siapa diri kita sebenarnya. Apakah dia anxiety disorder ni? Ada orang setengah-setengah, bila dia mengalami keresahan, mengalami stres, dia terus declare yang diri dia tu anxiety disorder. Itu salah. Itu salah. Ianya mengambil satu masa yang agak lama untuk kita mengenal apa itu anxiety disorder ni, ataupun lebih dikenali sebagai AD ni. Cuma saya nak berkongsi pengalaman. Saya AD ni, anxiety ni bersama saya sejak daripada kecil. Lepas tu macam mana saya boleh tahu? Ketika saya masih kecil, saya ada sesak nafas apa kan. Masa tu pula macam-macam berlaku. Ada yang kata kita ni kena santau, ada yang kata kita ni ada penyakit-penyakit tertentu. Yang bestnya bila kita pergi ke berubat, oh, kau ni kena santau, kau ni kena ni, kau ni kena ni, awak ni kena ni, gini-gini, pernah buat gini, pernah buat gini. Berubat pun kita cuba, tapi masih lagi kita ni sebenarnya lebih dikontrol oleh mentaliti. Dan satu lagi, kita pergi jumpa doktor. Kita pergi jumpa doktor di masa ketika itu yang kita kata, kadang-kadang doktor ni pun bukannya faham sangat. Bila kita, contohnya benda ni berlaku 30 tahun yang dulu kat atas diri saya. Saya pergi jumpa doktor, dia cakap, oh sebenarnya saya ada masalah ni. Pum, dia bagi ubat. Oh saya pening kepala. Pum, dia bagi ubat. Oh saya ni ada sakit belakang, saya ni ada gastrik, kita ni. Pum, dia bagi ubat. Jadi tidak ada kesudahan. Tidak ada kesudahan. Sebab itulah kan kita kena faham betul-betul apa itu AD ni. Jadi dengan cara kita ada dalam grup ini, jadi sekurang-kurangnya kita dapat berbincang berkenaan dengan apa itu anxiety, apa gini-gini lah. Okey. Saya nak bercerita sikit berkenaan dengan apa yang saya lalui. Saya di Sarawak, saya di Sarawak, tinggal di asrama sebab kami ni daripada kawasan pedalaman. Pernah sekali tu pukul 3 pagi hujan lebat, saya nak balik. Imagine ke lah, hujan lebat dengan keadaan jarak jauh, dengan keadaan terpaksa nak pergi ke satu tempat jauh.
Saya nak balik. Saya pakai baju, saya pakai ni. Pada masa tu lebih kurang dalam tingkatan 3 Saya terus balik. Saya berhujan. Saya fikir balik, apa ni? Apa dah jadi ni? Satu. Yang keduanya kan, antara banyak sebenarnya, mungkin cara saya, mungkin pendekatan saya, Eddie itu datang bersama saya dengan cara yang berlainan. Jadi geng-geng semua yang ada dalam grup ni, dia datang dengan cara yang berlainan. Dia tak sama. Cuma sekarang ni kan, untuk video ni saya nak bercerita, jangan kita anggap yang kita Eddie ni, anxiety ni sebagai satu sakit. Jangan anggap dia merupakan satu penyakit. Anggap dia merupakan satu kelemahan. Kelemahan yang kita terpaksa lalui di sepanjang kehidupan kita. Saya pernah makan ubat. Saya akan bercerita nanti. Saya pernah makan ubat. Saya pernah makan Xanax. Saya pernah makan Luvox. Saya pernah pernah mengikuti program-program yang dianjurkan oleh bahagian psikiatrik hospital Sultanah Aminah, dan juga pernah membuat rawatan dekat situ. Sekarang ni alhamdulillah, saya tak makan ubat lagi, cuma saya kontrol diri saya. Cuma dalam soal ini saya nak beritahu kepada semua rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila Eddie tu datang, bila Eddie tu datang, dia datang ni semua tahu, semua geng-geng yang ada dalam grup ni semua tahu. Bila masa dia datang, macam mana cara dia datang, kita tak boleh agak. Ada benda yang kita boleh agak bila dia datang. Ada sometimes kita tak boleh agak. Dia tiba-tiba je datang dan menyebabkan keadaan tu kucak-kacir. Jadi cuma pesanan untuk kali ni, saya nak beritahu kepada semua ahli grup, in case kalau dia datang secara tiba-tiba, kita kena setkan fikiran kita. Sebelum ni pun dia datang, aku boleh kontrol. Kenapa sekarang ni dia datang, aku tak boleh kontrol? Ingat itu teori yang saya dapat, dan juga kawan-kawan, penting bagi kita mengetahui siapa kawan kita tu. Kalau boleh, biarlah kita berkawan geng-geng yang faham dengan kita, supaya bila kita terkena, kita boleh berhubung dengan dia, boleh bercerita dengan dia, sebab dia je yang faham. Rakan-rakan kita je yang faham. Macam saya pula, geng-geng kami ni memang ada grup. Jadi apa-apa masalah, kita akan WhatsApp. Tak kira lah bangun pukul 4 pagi ke, pukul 5 pagi ke, pukul 1 malam tak boleh tidur ke, kita WhatsApp, sebab ada yang akan membaca, dan juga ada di antara kita yang akan reply mesej kita. Jadi untuk kali ini, saya nak beritahu kepada semua rakan-rakan, kita jangan risau. Kita jangan risau. Kalaulah saya buat rawatan, saya tak anggap diri saya baik, sebagai contohnya sembuh sepenuhnya. Sebab walaupun saya tak makan ubat, walaupun saya dah menerima rawatan, walaupun doktor kata alhamdulillah, Yahya, awak nampaknya awak dah semakin okey, tetapi benda tu memang takkan okey. Sebab ada sometimes, satu-satu ketika tu dia akan datang dan menyebabkan kita ni menggelabah, tak tentu pasal. Dan satu lagi, jangan risau. Jangan risau yang kita sentiasa fikir akan mati. Sebab 3 perkara yang tak boleh, bagi saya, 3 perkara yang kita tak boleh lagi. Pertama sekali adalah kita fikir pasal mati. Satu. Yang kedua, kita sentiasa fikir yang kita ni, dalam badan kita ni sentiasa sakit. Ini sakit lah, perut ada angin lah, apalah, gini-gini lah, semuanya kita akan fikir. Jadi saya mencadangkan, saya beritahu kepada semua, kita kena kembali kepada asas. Kita kena fikir siapa diri kita. Jadi jangan takut, itu memang mainan anxiety disorder tu. Tapi kita berasa bersyukur sebab kita ni bukan gila. Saya menerima rawatan yang perunding, doktor perunding saya di Hospital Aminah 30 tahun yang dulu adalah, kalau tak silap, ada doktor Cina ni lah, saya pun dah lupa. Jadi sekarang ni pun ada doktor tu, dia sekarang ni dekat Hospital Permai, dia jadi pengarah.
Dr. Kadir. Dr. Kadir pun saya pernah mendapat rawatan dekat situ, kat Hospital Permai. Semasa itu belum, Hospital Permai yang baru ni belum dibuat lagi dekat Johor Bahru. Jadi untuk kali ini itu sajalah video yang saya dapat buat. InsyaAllah saya akan buat lagi video berfokuskan kepada pengalaman saya sendiri, InsyaAllah rakan-rakan, saya akan buat video seterusnya dan juga harap kita dapat berkongsi masalah. Sekiranya ada masalah-masalah, kita ada grup ni, tulis je komen-komen dekat bawah, tulis je. Jangan ada rasa kalau ada pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, sebab kita perlukan orang untuk meluahkan perasaan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.